Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bercerita tentang perjalanan umrah. Bagaimana kita nak faham perjalanan umrah. Perjalanan umrah ni tak dapat lari daripada 5 perkara sebenarnya. Pertama, niat ihram seperti yang kita lihat. Kedua, tawaf di Baitullah Kaabah. Ketiga, sa'i antara Safa dan Marwah. Keempat, tahallul. Dan kelima adalah tertib. Tertib ni dia tak boleh nak dahulukan nombor 3 pergi nombor 2 ataupun nombor 3 pergi nombor 1. Dia kena bermula dengan nombor 1, 2, 3, 4 dan yang kelima tu adalah tertib. Jadi tertib tu dia kena ikut susunan lah. Baik, tuan-tuan perempuan, muslimi muslimat rahimakumullah. Pertama, kita bermula dengan niat ihram sebelum kita pergi lebih jauh kepada rukun-rukun yang lain. Niat ihram bermula dengan memakai pakaian ihram. Lepas tu berniat ihram di miqat, menjaga patalangan ihram, dalam ihram, bertalbiyah. Okay, ini antara benda yang kita perlu bermula sewaktu kita di miqat, tuan-tuan. Yang kita lihat sekarang adalah pakaian ihram biasa bagi orang lelaki dan orang perempuan Malaysia. Orang Malaysia pakai macam ni, tuan-tuan perempuan. Jika kita dah sampai di Tanah Suci, kita akan dapat lihat kepelbagaian orang, bukan sekadar orang Melayu Malaysia sahaja. Macam-macam. Ada orang Turki, ada orang Afrika, ada orang Cina dan bermacam-macam lagi. Cumanya orang lelaki pakaian dia sama sahaja, tak ada beza pun, kan? Dia berbeza bagi orang perempuan sahaja, dia punya pakaian-pakaian dia. Jadi bagi orang perempuan pula, dia bermacam-macam. Ada orang India yang selalunya kita lihat dia tak pakai stokin. Ada orang yang kalau kita lihat kat sini, ada orang India ada juga yang pakai yang macam ni. Ada orang Afrika, ada orang Malaysia dan sebagainya. Tetapi bagi kita yang orang Melayu Malaysia, tutup aurat daripada hujung rambut sampailah hujung kaki, itu adalah wajib dan menjadi kewajipan untuk kita jaga. Sekarang kita masuk pula tentang lafaz niat ihram sewaktu kita di miqat. Lafaz biasanya adalah seperti yang kita tunjukkan di skrin kita, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Boleh juga dengan kita sebut labbaik Allahumma umratan, aku sedia menyahut seruanmu, seruan umrah untukmu ya Allah. Okey. Jadi siapa yang perlu untuk melafazkan niat bersyarat ini? Pertama, orang perempuan yang khawatir datangnya haid sewaktu ibadah umrahnya. Yang kedua, bagi orang yang uzur, sama ada lelaki ataupun perempuan, yang khawatir ibadatnya terganggu disebabkan keuzuran mereka. Bila dan bagaimana pula untuk kita melafazkan niat bersyarat ini? Bila adalah sewaktu sebelum kita sampai di kawasan miqat. Sama ada kita naik kapal terbang daripada Malaysia, sebelum kita sampai di Qarnul Manazil itu, kapal terbang dia akan maklumkan bila kita akan sampai. Jadi sebelum kita sampai tu kita kena berniat. Kalau kita di Madinah, sewaktu kita sampai di Zulhulaifah ataupun Bir Ali itu, sewaktu itu kita kena berniat sebelum kenderaan kita bergerak. Jadi bagaimana kita nak berniat? Kita bermula dengan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku niat umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma umratan, ya Allah kami sahut suramu ya Allah dengan umrah. Allahumma mahilli haitsu habastani, ya Allah di mana datangnya halangan, di situlah aku halal. Bagi mereka yang khawatir berlakunya keuzuran sehingga terhalang ibadah umrah mereka, mereka digalakkan untuk berniat bersyarat, kerana perkara tersebut adalah suatu keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan seterusnya kita bertalbiyah sehinggalah kita nampak Baitullah Kaabah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Okey, jadi kita terus kepada miqat pula, tuan-tuan perempuan. Baik, tuan-tuan perempuan, sekarang ni kita nak masuk dan nak ceritakan tentang lokasi miqat. Apa itu miqat? Miqat ni dia ada dua. Satu miqat makani, yang kedua miqat zamani. Miqat zamani dalam bahagian umrah ni langsung tak ada, dia terbuka. Tapi miqat makani yang kita nak ceritakan iaitu miqat tempat. Di manakah tempat yang boleh untuk kita berniat sewaktu kita nak buat ibadat umrah ini?
Bagi orang Madinah yang kalau kita dah terbang daripada tanah air Malaysia terus ke Madinah, di bumi Madinah sebelum kita masuk ke Mekah, miqat dia adalah Bir Ali seperti di dalam skrin ini. Ataupun kita sebut kepada Zal Hulaifah. Dan selepas tu kita ada Qarnul Manazil. Kalau kata kita terbang daripada Malaysia terus kita lalu Qarnul Manazil dan Yalamlam, Juhfah dan sebagainya. Jadi concern kita adalah sebelum kita melintasi kawasan miqat ataupun kita berada di kawasan miqat, kita perlu berniat dengan niat yang kita sebut di tadi, yang mula tadi, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, labbaik Allahumma umratan. Bagi orang perempuan yang dikhawatiri datangnya haid, dia akan sebut Allahumma mahilli haithu habastani. Alhamdulillah tuan-tuan perempuan, kita bayangkan kita dah selesai di kawasan miqat dan selepas tu kita dah sampai di hotel, dah letak barang di hotel, sampailah kita di dataran Kaabah. So selalunya memang kita akan letak barang di hotel dulu dan selepas tu kita akan terus turun di dataran Masjidil Haram sebelum ke dataran Kaabah. Di depan kita ni adalah Zamzam Tower dan di sebelah dia tu adalah Safwah Tower yang warna kuning itu. Itu adalah hotel-hotel yang kita duduk, tuan-tuan perempuan. So tuan-tuan perempuan tak perlu risaulah kan, sebab pintu satu ni depan kita saja. Pintu depan kita ni yang betul-betul depan kita ni adalah pintu King Abdul Aziz, King Abdul Aziz Gate, pintu nombor 1, pintu yang paling dekat dengan untuk masuk Kaabah. Bila kita sampai di dataran Kaabah, mutawif akan bercerita tentang keadaan sebelum kita masuk ke dalam kawasan Kaabah. Jom kita ikuti simulasi bersama mutawif. Assalamu alaikum. I am honored to join you in a training course for Umrah. It is advisable to do ghusl, purification of the body, shower of wudu before ihram, and that is following the doing of Prophet Muhammad, peace be upon him. The man should take off his stitched clothes before ihram, and he should wear 2 unstitched upper and lower white garments and a pair of shoes. It is prohibited for a person who intends to perform Hajj or Umrah to go beyond Miqat without ihram. Those who passed Miqat without ihram will have to offer blood atonement to the Purs of Haram, or he has to go back to the Miqat of his own country from which he came from to do ihram. Ihram is the intention to perform Umrah, saying, "Here I am, O Allah, to perform Umrah." And it is advisable to say, "If I am prevented by any obstacle, my place is wherever I am held up." When entering the Holy Mosque, he enters with his right foot and says, "In the name of Allah, and peace and blessings be upon the Messenger of Allah. O Allah, forgive my sins and open me the gates of your mercy. I seek refuge in Allah the Almighty and His noble face and His eternal power from the accursed devil." When you see the Kaaba, you cut off the Talbiyah and you can start Tawaf, circumambulate. Before starting Tawaf, it is sunnah to uncover the right shoulder throughout Tawaf. This is called ittiba, by baring the right shoulder and placing the 2 ends of the rida, upper garment, on the left shoulder. Well, after ittiba, we can start Tawaf from the black stone. This is the black stone. When it is possible, it is sunnah to kiss the black stone and say, "In the name of Allah, Allah is the greatest." If you cannot, point the black stone, saying, "In the name of Allah, Allah is the greatest." Do this in every round when you pass the black stone. In addition to ittiba', it is sunnah to do ramal in the first 3 rounds of tawaf, meaning walking quickly with short steps. This is for men only, not women.
In the rest of his tawaf, he should recite whatever he likes of dhikr, dua, and Quran. This arc is the Hijr Ismail. One of the common mistakes is passing between it and the Kaaba. The correct tawaf is from outside the arc because it is considered a part of Kaaba. This corner is the Yemeni corner, Al-Rukn al-Yamani, which is the third corner after the black stone. If you can, touch it with your right hand, saying, "In the name of Allah, Allah is the greatest." Between the Yemeni corner and the black stone, say, "Our Lord, give us in this world that which is good, and in the hereafter that which is good, and protect us from the punishment of the fire." This is the first round. After the completion of the first 3 rounds, he repeats his ihram as it was before ittiba'. Baiklah, tuan-tuan perempuan, sebentar tadi sudah dibawa untuk simulasi tawaf secara virtual bersama mutawif sebentar tadi. Jadi kita pergi satu persatu pula. Tuan-tuan perempuan, bila tuan-tuan masuk, tuan-tuan akan nampak lampu hijau di belah kanan, dan di belah kiri kita adalah penjuru Hajarul Aswad, iaitu tempat bermulanya tawaf. Okay, jadi bila kita pusing, kita kena ikut yang arrow merah tu lah, daripada putih tu bermula sampailah kita pusing, sampailah kita jumpa tempat Hajar Aswad, iaitu ataupun kita sebut sebagai lampu hijau di belah kawasan kanan masjid itu. Okay, jadi kita tengok kita ada nampak penjuru Hajar Aswad. Lepas tu kita tahu multazam. Multazam ni tuan-tuan adalah antara pintu Kaabah sampai Hajarul Aswad. Jadi itu adalah multazam, tempat mustajab doa. Okay, lepas tu kita akan tahu apa penjuru Iraqi, penjuru Syami, penjuru Yamani, dan sewaktu penjuru Yamani itulah yang kita nak kena baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maqam Ibrahim adalah tempat untuk kita solat selepas kita habis tawaf, iaitu solat sunat tawaf. Baik tuan-tuan perempuan, sekarang ni kita nak tahu tentang perbuatan Nabi ketika tawaf. Kita masuk ke tawaf tu, kita nak buat apa? Allah sebut dalam Al-Quran, wal-tawafu bi baitil atiq. Maksudnya kita masuk tu adalah dengan niat untuk bertawaf, untuk pusing Kaabah kan. Tawaf ni maksudnya pusing Kaabah lah. Kita nak masuk pula berkenaan dengan kesalahan ketika tawaf dan doa dan zikir ketika tawaf. Pertama, antara kesalahan ketika tawaf adalah terkejar-kejar mengikut mutawif, suami ataupun kawan. Kita kena tahu kita tawaf ni lillahi ta'ala. Kita ikut tetapi bukanlah mengejar mereka sahaja. Orang perempuan nampak aurat lengan, ketinggian melambai. Wanita juga memakai seluar stocking yang jarang, seluar yang jarang, kadang telekung pun yang jarang juga. Itu menjadi satu kesalahan. Asyik membaca doa dan aurat terbuka, menyentuh Kaabah, kelambu Kaabah, Syazrawan, Hijr Ismail ketika sewaktu tawaf tu sendiri. Okay? Belum cukup 7 pusingan, terus sa'i dan tahallul. Asyik mengambil gambar dan melayani telefon. Jadi kita jauhkan kepada perkara-perkara yang lara ini, yang sia-sia ini. Antara doa ketika tawaf iaitu daripada rukun Yamani sampai Hajar Aswad, seperti kita sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu sahaja yang warid yang Nabi SAW baca. Waktu-waktu lain, tempat-tempat lain terbuka kepada kita untuk apa yang kita nak baca kan. Sebab tu kita sebut bacalah doa, Quran, zikir dan sebagainya. Syarat sah tawaf. Jadi sebelum kita buat ibadat tawaf, kita masuk kepada rukun tawaf, kita kena tahu syarat-syarat sah tawaf. Pertama adalah suci daripada hadas, kecil ataupun besar, dan kita punya baju, kita punya badan kita kena clear, tak boleh ada najis, dan suci daripada hadas.
Kedua, menutup aurat dengan sempurna bagi orang lelaki daripada pusat sampai ke lutut, bagi orang perempuan daripada hujung kaki sampailah hujung rambut, itu adalah aurat. Sebab tu kita tak boleh nak pakai baju-baju yang jarang dan sebagainya, stoking yang jarang, telekung yang jarang. Jadi kena pastikan benda tu. Bahu di sebelah kiri, bahu kanan kita buka, bahu di sebelah kiri, bahu kanan kita buka. Sewaktu kita nak buat tawaf. Lepas tu bertujuan tawaf, tidak bertujuan selain daripada tawaf. Tawaf ni adalah 7 kali pusingan di dalam Masjidil Haram. Maksudnya bukan di luar kawasan Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram, dan dari Hajar Aswad dan berniat tawaf. Maksudnya kita bermula daripada Hajar Aswad dan niat kita tidak lain tidak bukan adalah untuk tawaf semata-mata, bukanlah untuk tujuan lain nak tangkap gambar dan sebagainya. Itu penting sangat-sangat. Sebab tu ibadat ini dia ada syarat-syarat sah yang perlu kita jaga, tuan-tuan perempuan. Keadaan macam yang kita tengok ni memang tak ramai lah kan. Jadi kita sama-sama tawaf insya-Allah taala. Kita bermula daripada Hajarul Aswad. Kita sebut bismillahi Allahu akbar, kita angkat tangan dan kita berjalan. Okey, tuan-tuan perempuan yang belum, kalau boleh ikut saya, bismillahi Allahu akbar, dan selepas tu kita berjalan untuk pusing Baitullah Kaabah. Okey, sambil-sambil kita berjalan dalam satu doa, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa ittiba' sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam pusingan-pusingan yang ada, kita nak baca doa-doa dan sebagainya. Sebab tu kita perlu bersedia dengan doa-doa daripada tanah air untuk kita berdoa di tanah suci. Sebab tu kalau buku umrah kita dah sediakan pusingan pertama apa nak baca daripada Al-Quran dan Sunnah, dan kita buat helaian-helaian kosong untuk tuan-tuan perempuan tulis doa-doa yang tuan-tuan perempuan hajatkan untuk didoa di sana. Okay, jadi kita terus berjalan. Kita berlari. Kalau 3 pusingan pertama kita lari-lari anak sampailah kita sampai ke rukun Yamani. Kita kena ingat sunnah untuk kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ni bila kita dah sampai ke rukun Yamani, andai boleh di rukun Yamani kita sentuh, kita bismillahi Allahu akbar, kita sentuh. Andai tak boleh sentuh, kita jalan saja, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, sehingga kita sampai ke Hajarul Aswad. Kita baca bismillahi Allahu akbar, dan selepas itu kita teruskan untuk cukupkan 7 pusingan tawaf untuk kita cukupkan syarat sah tawaf kita. Baik tuan-tuan perempuan, jadi bila kita tengah pusing, bolehkah kita berjalan ke arah Kaabah seperti yang dibuat di skrin ini? Pergi sentuh Kaabah, pergi ke Multazam, lihat atas, berpusing daripada pusing-pusing lah, tengok-tengok takat gambar dan sebagainya. Ini menjadi kesalahan tuan-tuan perempuan. Tidak boleh untuk kita buat. Dan bila kita buat, pusingan ini terbatal automatik tuan-tuan perempuan. Okay? Bila terbatal, kita perlu pusing balik, kita perlu berundur, pusing balik dan mulakan kembali pusingan itu. Okay? Jadi kalau kita tengok, kita jalan lagi, jalan-jalan, tengok-tengok, Hijr Ismail pula terbuka. Kita pun masuk ke Hijr Ismail. Kan? Masuk Hijr Ismail. Bukan senang nak masuk Hijr Ismail. Hijr Ismail ini adalah salah satu kawasan yang di dalam Kaabah sebenarnya. Tetapi kita tengok peluang masuk, kita masuk seperti hamba Allah ini. Masuk, kita pun masuk, tengok dalam, oh cantiknya, tengok belah atas, pusing kiri dan kanan. Perbuatan ini juga membatalkan pusingan tawaf yang sedang kita lakukan. Jadi tidak boleh untuk kita lakukan sedemikian rupa. Okey, kita masuk, kita solat dulu, kita keluar balik kita ni kan, tu pusingan itu terbatal. Jadi kita kena mula balik di tempat yang sebelum kita lakukan kesalahan ini. Okey, walaupun kawasan ini kosong, lapang dan sebagainya, ianya tidak dikira sebagai satu tawaf, satu pusingan. Jadi tadi kita dah keluar daripada Hijr Ismail, kita nak mulakan balik kita punya pusingan. Jadi tak bolehlah mula pusingan ni balik. Pusingan ini tadi perlu dimulakan semula daripada tempat dia berhenti. Kalau kita tengok kesalahan dia tadi, eloklah dia bermula daripada Hajarul Aswad kembali. Kan ada juga pertanyaan, boleh tak tiba-tiba nak berlari, tiba-tiba nak berjalan? Tak ada masalah. Tapi ikut sunnahnya, 3 pusingan pertama itulah sunnahnya untuk berlari-lari anak. Disebut sebagai ar-ramal. Okey.
Dan pusingan lain tu kalau nak lari dia tak dapat pahala pun. Okey, jadi tuan-tuan puan, 3 pusingan pertama saja lari-lari anak, pusingan lain tu tak perlu nak berlari pun tuan-tuan puan, tapi kena menjaga dia punya adab sunnah dan kaifiat dia. Jadi kita sudah selesai penerangan secara virtual, bagaimana nak buat umrah, juga penerangan secara slide untuk memudahkan para tetamu Allah Subhanahu Wa Taala untuk faham point by point. Alhamdulillah. Jadi di simulasi ketiga ini kita nak tawaf secara real dengan ramai-ramai orang yang berada di kawasan tawaf. Mari kita mulakan. Kita baca Bismillahi Allahu Akbar. Okay, Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa ittiba' sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. So kita bermula dengan istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi santai-santai sambil-sambil kita beristighfar, sambil-sambil kita baca doa. Okey, kita doa. Kalau kata tuan-tuan perempuan peluang untuk pergi September, Oktober, waktu-waktu awal-awal, sampai di sana keadaan sini lapang, kita doa juga, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam min sayyi'il asqam. Allahumma adfa' 'anna al balaa'a wal wabaa'a wad dharraa'a wal jalazila wa su'al mihan ma zahara minha wa ma batan. Sampailah kita nampak rukun yang mana, kita terus balik baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita ulang sehingga kita jumpa Hajarul Aswad semula dan baca Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa ittiba' sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan perempuan, kita kena bayangkan kita terus untuk buat tawaf sehingga habis 7 pusingan, sehinggalah habis keadaan seperti biasa. Kena ingat 3 pusingan pertama kita ramal lari-lari anak bagi orang lelaki, dan orang perempuan jalan seperti biasa. Dan sekarang kita kena bayangkan tempat yang sama kita berjalan sehinggalah habis 7 pusingan. He circumambulates 7 rounds around Kaaba as we mentioned. After finishing tawaf, it is advisable to pray behind the standing place of Ibrahim, Maqam Ibrahim. Jadi alhamdulillah selesailah kita punya ibadah kita, daripada rukun pertama, rukun kedua, rukun ketiga, dan ini akhirnya rukun ketiga kita, alhamdulillah. Jadi kita pergi ke belakang Maqam Ibrahim untuk kita standby untuk solat sunat tawaf, kan. Tuan-tuan perempuan, bila kita cari spot, dah jumpa spot, kan, kenapa Allah sebut wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan kita berdiri kat situ, kita solat sunat dan kita salli sunnat at-tawafi raka'ataini lillahi ta'ala. Kita pun solat 2 rakaat. Rakaat pertama lepas kita baca Fatihah, kita baca qul huwallahu ahad. Rakaat kedua kita baca qul ya ayyuhal kafirun, dan selesailah tawaf rukun yang ketiga. Alhamdulillah, kita sudah selesai tentang penerangan rukun pertama dan kedua, iaitu niat di miqat serta tawaf di Baitullah Kaabah. Nantikan part kedua kita punya video, iaitu rukun ketiga, sa'i antara Safa dan Marwah, tahallul dan tertib. Semoga bermanfaat kepada semua, insya-Allah. Assalamualaikum.